uraikan tentang masalah maknya lelaki yang berpakaian perempuan, gay. Saya pernah dengar mereka ni pernah berkata Nabi Nuh menerima bala Allah kerana mereka melakukan hubungan bebas sama ibu bapa. Tuan-tuan, ini adalah masalah pendidikan. Anak kita yang lelaki mesti dididik secara lelaki. Saya selalu sebut orang lelaki didik secara lelaki. Dia masuk pasukan yang dimasuki oleh lelaki, dia masuk, dia jatuh, dia lawan, dia pukul sama-sama dia masuk sini mempertahankan diri. Ini semua aktiviti lelaki. Budak lelaki kena bagi masuk, dan kita kena suruh anak lelaki kita masuk, bagi dia jadi lelaki. Perempuan biar dia jadi perempuan, sebab Islam penting ke mana tu. Dia suruh mengajar memanah, berenang. Dia suruh lelaki simpan janggut. So saya kata supaya dia simpan janggut, dia membezakan antara muka dia dengan wajah dia dan wajah isterinya. Kau tengok malam-malam pegang, muka aku, muka bini aku kan. Artinya orang lelaki ada ciri lelaki ya. Maka sunnah satu orang simpan janggut, dia simpan janggut. Tu saya kata orang sunnah ni simpan janggut lah, tapi terurus lah, kemas lah. Bukan dalam janggut ada bihun 2 kepin, ada karut, ada kemas kan. Innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu libasakum wa rihalakum hatta takunu ka'annakum syamah bainan nas. Kamu akan berjumpa dengan saudara-saudara kamu, perelokkan kenderaan dan pakaian kamu. Dalam hadis Abu Daud, seakan-akan kamu nampak tertonjol. Dia nampak bila mai kuliah, mai apa, bagi pakai kemas sikit. Saya baru ni ada terima satu email, satu seorang perempuan. Dia cerita, saya tak tahulah, dia kata, perempuan ni kata, perasaan saya bila tengok suami saya meluat. Serius ni, penyakit ni. Suami saya ni, dia kata, kalau kita tengok memang macam orang mengandung 9 bulan. Dia hantar email. Dah lah tu, dia kata, dia selalu tak pakai baju dan buat kerja di luar rumah. Dan bila orang tengok, saya punya malu. Tapi dia ni, kalau saya tegur dia kaki baran. Saya tegur dia akan marah-marah saya. Dia memang tak pernah pukul, tapi dia mulut dia cukup-cukup dia. Dan saya pun memang rasa saya layan dia, tolong sidang makan dia, hanya kata takut berdosa ya. Saya pun dah rasa tak lalu nak tengok dia. Tuan-tuan, jaga lo. Mana perut buncit-buncit sikit, pergi tengok elok sikit, pergi beli senaman apa. Esok bini kita meluat, dia tak mahu habaq kita, dia hantar saya tahu. Tak. Sebab itu Ibnu Abbas menyuruh untuk, dia kata, tazayyantu limraati kama tazayyanat li. Aku bersolek untuk isteriku macam mana isteriku bersolek untukku. Jadi bila isteri dah tengok di rumah, tengok mana suami awak, ni suami saya, rasa pun ada padan lah nak abang kat orang. Tanya mana suami hang? Aku segan nak abang kat hang kata. Jangan betul tu. Jadi ini tuan-tuan, kemaskan supaya bagi ada janggut orang sunnah, kemas janggut dia. Janggut ni bukan beli baju duk tabung. Beli baju apa bang? Ni duk tabung janggut ni tak naik. Tak. Janggut sunnah dapat pahala, bukan duk fikir banyak pun juga tak payah cukup dia, bagi dia naik. Tapi kemaskanlah. Jangan bagi meleret, orang tengok selera, isteri tengok pun tak berkenan. Orang perempuan nak pun tengok berkenan orang ada janggut ni, tapi mau kemas nampak elok. Jadi tuan-tuan hak tak ada janggut ni, pasal ni ambil subsidi janggut daripada Nuqayyim. Gay dan juga wanita yang naluri lelaki ni, dalam satu kajian yang dibuat oleh ISTEC, oleh seorang student ISTEC, student kita yang banyak juga bantu dakwah sunnah ni, dia dapati bahawasanya daripada 20 orang yang dia kaji, 18 orang dapat dipulihkan, dan kesimpulan mereka ni jadi hanya disebabkan oleh kena pengaruh kawan-kawan. Itu ya. Duduk di kampung tu elok, di universiti main bola tampang apa jadi.
Orang pergi masuk taekwondo dia main bola tampar. Dan bila dia main dengan ni kawan kita di USM dia tahu, dia masuk kelas saya memang abang lah. Kelas saya 2 saudara orang saudari, saudara yang dah masuk. Pasal apa? Pasal kerana lecturer tak tegur. Balik kampung pun bapak tengok hang ni nak jadi apa. Dia bukan benda ni serius. Bukan kecil-kecil macam cerita. Mesti diubah secara agresif. Kalau perlu bagi dia menikah, bagi dia menikah. Sebab itu menghalang langsung. Sebab itu manusia ni diurus. Bila main anak kita 18 tahun, dia kacau anak aku, dia dah 18 tahun ni, duk cinta pula dah. Dia cinta dengan siapa? Tak tahu budak perempuan mana tahu. Dia lelaki dia tak kacau. Fitrah. Kacau tu kalau dia pergi bawa keluar, buat tak tahuan benda langgar syarak, tu kacau lah. Tapi kalau dia duduk bercinta dengan lelaki tu perempuan macam tu kacau lah. Dia 20 tahun, anak aku masuk ni tahun 3 duk bercinta dengan budak perempuan mana, nak nikah lah, kacau serabut dah. Tak apa, betul dah tu. Fitrah dah betul ya. Cuma kata abang tak boleh nikah lagi sebab hang tak ada kerja lagi, hang tunggu sabar aku besok aku urus, aku bagi hang nikah lah. Ataupun nak bagi pun bagus ya. Kita ni sebenarnya bukan tak boleh menikah, kita susahkan nak menikah ni. Hang nak cari lembu mana nak menikah? Dia kata saya bukan nak menikah dengan lembu. Dia kata dia nak menikah dengan satu orang budak perempuan di Kelantan. Pak dia tanya lembu hang nak cari mana? Dia bukan cari lembu. Dia nak menikah. Dah tak ada hang nak nikah sungguh kata tak sah. Dia kata ya saya tak boleh, saya nak kena menikah, wajib menikah. Bagi dia menikah. Selamat untuk dia. Bagi dia menikah, besok dia ada kerja insya-Allah. Lepas tu mai adik-beradik semua mai ramai ni jamu ubah ni aja buat kenduri menikah. Buat keluar mai laksa. Mana boleh laksa buat kenduri nikah? Bukan ada rukun nikah mesti lembu dah. Apa yang satu orang mampu? Goreng pisang. Nak kira sampai boleh beli lembu anak kita duk buat tak tahuan Allah. Boleh ada ayam 3 ekor ambil belakang dapur, ambil sembelih 3 ekor, panggil orang makan 15 orang. Tetap mampu nak panggil ramai-ramai tu nak menikah kat, bagi menikah. Itu kita disunatkan untuk melakukan kenduri. Nabi kata aulim walau bisyah, buatlah kenduri walaupun seekor kambing. Ambil kambing mana-mana, Qasim cari RM200 pada makan. Dah pergi duk fikir nak buat kad lagi, duk fikir itik agak-agak lagi, bahulu ikan lagi, banyak rukun-rukun yang tak termasuk boleh dia tu duk teringin nak menikah, dia tahan menikah hujung tahun tu yang masa habak tu awal Januari 12 bulan lama tuan-tuan. Saya jadi mufti dah setahun dah, pun Malaysia ada pening dah 12 bulan. Ingat dekat berapa bulan. Jangan duk main. Sebab tu mudahkan urusan ni, fasilitatekan benda ni, mudahkan urusan. Budak sekarang ni bukan ada payah. Dia dengar radio pun like and easy. Semua mudah, senang, ringan dan mudah. Main nak menikah lah utama je payah. Ada satu orang yang cerita kawan dia nak pergi pejabat agama masjid, nak minta bantuan, dia susah dia punya masjid. Pakai seluar jin perempuan ni, pakai baju lebuh tu, pakai seluar jin tak boleh masuk masjid. Tu imam marah naik angin tu, dia hantar cerita dia betul tak tahu. Dia pergi ke gereja, dia tak masuklah Kristian, gereja bagi duit dah. Nak mai kita banyak dengan syarat dah. Nak masuk masjid ni pakai ni lo. Dia masuk masjid, dia kawasan wanita dia tertutup. Dia naik dulu, biar dia naik dulu, lepas tu hangpa bagilah telekung bagi dia. Hangpa pergi tahan dia daripada pintu pagar masjid. Bila dia nak main masjid, bagi dia main masjid, dia masuk, bagilah dia dengar dulu. Orang nak ceramah apa? Ceramah di masjid. Kalau tuan-tuan pergi ceramah di luar masjid bukan biasa sangat. Cuma ustaz-ustaz ni kita pergi masuk kedai kopi, Assalamualaikum tuan-tuan, nak bagi sikit ceramah, dia pasti apa dia ni. Kita bukan buat benda tu, patut kita buat lah, tapi kita tak buat. Hak main ceramah di masjid ni orang elok-elok dah. Kita dah lah tak pergi tempat teruk, orang main tempat elok. Sebab tu
Persatuan artis ni panggil saya macam-macam persatuan lah. Minta saya pergi ceramah dalam majlis galau dia. Saya pun tak tergamak pergi. Saya dia lancar filem dia. Tapi sebenarnya ikut-ikut kita patut juga. Okey, you nak lancar you punya hal. Setengah jam saya punya slot. You dengar saya cakap dulu. Kan? Kita kata depa semua tak boleh. Depa semua salah. Tapi kita tak bagi ruang mereka mendengar kita. Kita ada orang bukan Islam masuk Islam di sini ni. Kerana mereka dengar kuliah dalam dewan ni. Masa dia dengar tu dia tak Islam pun. Mana apa? Nama apa? Lim bukan saja dengar tak? Lim semayang separuh bulan puasa tak masuk Islam, semayang dulu. Kita lihat pergi kat dia. Kita nak kata kat dia, "Woi, lu berdosa semayang tak masuk Islam, dosa apa?" Dia memang tu dia semayang, bukan dia kacau kita. Hari dah hujung bulan puasa dia masuk Islam. Alhamdulillah. Kalau kita kata, "Lu siapa mai?" Cara Melayu, tengok sikit. Dia tu mula dia antara sebab dia masuk Islam dalam dewan kita ni pasal dia pergi bagi salam kat satu kawasan. Assalamualaikum. Orang kampung tu marah kat dia, "You jangan main-main." Dan dia mari salam kawasan kita, kata assalamualaikum. Dia kerti cakap Melayu elok. Kita pun kata waalaikumsalam. Dia tak boleh jawab, memang boleh jawab. Dan dia masuk Islam. So sebab itu pada zaman Nabi, perwakilan yang datang jumpa Nabi, jumpa di mana? Jumpalah masjid. Sama ada Rom ke, Parsi ke, Jahiliyah ke, Abu Sufyan sendiri ke, wakil Quraisy ke, semua datang ke masjid dan jumpa Nabi. Ada yang keluar dalam keadaan tidak beriman, ada yang keluar dalam keadaan Islam dalam masjid. Kita abang tak boleh masuk masjid. Bukan saja orang Islam tak boleh masuk, orang Islam tak boleh masuk, masjid kunci. Lepas Isya kunci, mak dadah banyak kebas barang. Boleh ni buat peraturan tak boleh kunci masjid ni. Tok Imam tak dengar cakap kita, pening bala. Jangan kunci masjid, dia kata. Dia kata saya nak balik. Elang dah bagi, tunggulah masjid. Tentu manusia kita kata, tunggu masjid dapat pahala. Dia tak tunggu. Jangan buat benda ni di masjid. Dia buat juga. Dia contoh je. Kita apa? Kereta nak tarik elon, terus tunggu. Elon lebih besar dah pahala tuan-tuan. Yang main. Manusia ni tak guna abang apa pun. Abang duit je guna. Abang nak tarik elon kalau. Tu imam kalau. Tu yang kadang-kadang apa? Sampai dah tua pun tak mau berhenti jadi imam. Tuan-tuan ni kita kalau ada kuasa pun susah nak suruh tu imam berhenti ni. Nak raih perasaan dia, nak raih perasaan adik-beradik dia, nak raih perasaan orang kampung dia. Dia macam mana telur pun dia tak mau berhenti. Dia kata saya boleh lagi ya. Makmum bisinglah di belakang. Sebab dia tahu jawatan tu ada duit. Sebab tu dia kena pencenkan imam ni setakat. Tengok 60 ya. Tuan-tuan, ta'liq ni asalnya gantung. Kita allaqa syai', kita gantung sesuatu. Kita dalam konsep yang mudah tuan-tuan faham. Kita talakkan isteri kita secara gantung. Contoh kita kata, kita bertengkar nak balik raya. Bini kita jenis keras kepala, kita pun jenis keras kepala. Kita kata balik rumah kampung ko. Dia kata tak, balik rumah kampung saya. Ayah, hang ni kata setiap kali datang musim hari raya duk bertengkar dengan aku. Aku dah tak tahan dah. Kita ni asyik bincang nak balik kampung siapa. Maka dengan ini, apabila menjelangnya masuknya hari raya haji, hari raya puasa pada tahun hadapan, hang bererti telah ku talak dengan satu talak. Dia kata macam tu. Jadi tuan-tuan, bila dia kata macam tu, sepanjang tahun setahun tu mereka suami isteri tak ada apa. Isteri wajib menunaikan hak dan tanggungjawab sebagai isteri seperti biasa. Tak boleh dia kata kok mana pun aku nak kena cerai dah. Tak, dia kena go on macam biasa. Hinggalah apabila sampainya kepada waktu nak masuk Syawal, dua-dua orang berdiri, tengoklah penyimpan mohon besar Raja-Raja Melayu kata, saya dengan ini mengisytiharkan bahawa anak bulan tak sebutlah tak?
anak bulan puasa tidak kelihatan, berarti ada lagi 1 hari. Tapi kalau dia kata saya dengan ini mengisytiharkan bahawa besok, maka masuklah esok adalah jatuhnya hari raya Aidil Fitr, berarti bila dia kata saya macam tu, malam tu telah masuklah hari raya hari Islam, berarti jatuhlah 1 talak automatically. Tak perlu dia ulang, aku talakkan kau, tak perlu, cukup hak setahun lepas. Tu nama ta'liq. Ataupun kita kata contoh lain, kita marah bini kita, kata aku jangan aku duk katakan hang jangan duk masak gulai ni, aku tak suka dengan gulai ikan temenung ni, hang masak kan saya suka. Aku kata jangan, aku tak mau ikan temenung, aku tak suka dia masak. Kita kata hang masak sekali lagi ikan temenung buat gulai, hang berarti aku jatuh 1 talak. Dia pun aku tak kira, aku nak makan, dia masak je gulai, 1 talak jatuh. Tu nak faham ta'liq tu. Bagi contoh ingat. Ataupun dia kawan kata, abang nak keluar lah dengan kawan, dia jangan. Nak keluar dengan kawan, kita kata jangan, saya nak keluar juga. Kalau hang keluar dengan hari ini daripada rumah, hang berarti jatuh 1 talak. Dia keluar jatuh 1 talak. Bini kita katalah, kita balik rumah selera, dia asyik duk main mahjong dulu cerita berkawan dia main mahjong di rumah macam Siti Pah kan, kawan dia main mahjong. Kita bila kawan hang main mahjong je di rumah, hang berarti jatuh 1 talak. Dia duduk di rumah, kawan dia masuk main rumah main je, jatuh 1 talak, walaupun dia tak buat apa. Itu semua dinamakan dengan istilahnya sebagai ta'liq. Itulah maksudnya. Puak-puak yang menuntut hak persamaan wanita ni, mereka dulunya fikir lelaki ni suka inayah perempuan. Lalu timbullah idea untuk buat ta'liq. Jika hang aku pukul sesiapa, jika saya telah memukul isteri saya tanpa sebab, maka berarti jatuhlah 1 talak. Itu dia suruh kita baca benda tu. Berarti bila kita tiba-tiba kita pukul isteri kita tanpa sebab yang sah, jatuhlah 1 talak. Tujuan mereka buat tu supaya kita takut nak pukul bini. Satu lagi oleh kerana orang bila dia talak, dia suka rojok main-main. Dia kata bila aku talak, aku rojok hang tanpa dengan kerelaan hang, berarti jatuh lagi 1 talak. Itu yang kita baca ta'liq tu. Ta'liq tu semua tak boleh berlaku dengan paksaan. Kalau sekiranya kita tengok-tengok, Tok Kadi kata baca ta'liq, dia kata saya tak mau baca ta'liq Tok Kadi, tak boleh, tak sah. Tok Kadi tak boleh kata senikah dah sah dah, tak ada kena-mengena dengan ta'liq, dia dah angkat elok dah tadi, habis dah. Kalau dia suruh baca agak, saya tak mau. Tok Kadi try baca agak, saya nak tengok macam mana jadi. Suruh dia pula. Sezaman dia lalu dia tak baca. Tapi kalau kita sendiri masa duk pakat-pakat dengan nak menikah lalu, dia kata aku kalau nak menikah ni, saya kalau nak menikah ni, saya tak mau baca ta'liq. Bakal isteri kita kata kalau you tak mau baca ta'liq, I tak mau kahwin dengan you. Isteri kita ni super girl, penuntut hak wanita. So dia kata kena baca. So kita pun tak apalah, kerana sayang kat you, I baca. Dia baca dengan rela, baca. Nampak macam mana dia baca? Dia tak semesti depan Tok Kadi, sama-sama dia dalam bilik pun boleh. Cuma Tok Kadi nak catat je lah, nak gempang lah sikit. Masalahnya ialah orang yang baca ta'liq ni, bila dia pukul sungguh bini dia, dia tak teringat ta'liq tu. Sebenarnya dia jatuh 1 talak. Ramai orang tuan-tuan, ada orang ni kadang-kadang di Perlis talak 3 jatuh 1 pagi kali yang pertama. Ramailah orang yang bila talak masa menikah macam-macam, kata Perlis gini-gini, nak cerai bini pergi Perlis. Di Perlis katanya satu orang kata dia geram kat bini dia, aku talakkan hang 70,000 talak. Geram. Jatuh apa?
Kalau kita dia boleh satu-satu, tak kira first time kira satu. Kalau dia kata aku talakkan kau 3 kali talak, first time kira satu. Undang-undang boleh macam tu. Yang kedua, lepas itu dia rojok pula, berapa kali dia kata pun yang kedua kira yang 2, nombor 3 pun kira 3. Pasal at-talaqul marratan, kata aku dah talak yang diizinkan rojok tu 2 kali, jadi dia boleh rojok 2 kali. Jadi ramai orang kalau dia pergi ke polis, dia selamatlah sikit bab tu. Kadang-kadang dia meradang. Sebenarnya talak ni alhamdulillah duduk di tangan lelaki. Lelaki ni Allah Ta'ala jadikan untuk mahu membana tahan. Lelaki ni Tuhan bagi banyak kewajipan kat dia. Dia kena cari nafkah, dia kena bayar mahar, dia kena buat semua. Jadi bila dia nak talak isteri ni, dia teringat itu 8,000 lah. Jadi dia beratlah sikit kan. Tapi kalau Allah, wanita sekarang minta persamaan gender kan, tapi kalau Allah ni apa tuntutan persamaan hak jantina ni, kalau Allah bagi kuasa talak kat bini kita, saya ingat demam je lah. Jadi ringan lah, dia tak ada rasa apa. Dia kata abang pergi mana tadi? Dia kata aku tak balik-balik sampai pukul 2 orang makan nasi. Dia kata aku ni pergi jumpa kawan dia kata abang macam tu, saya talak abang 4 dah lagi. Lepas tu balik petang, abang tu tak pergi mana mana. Waktu aku tak larat, abang perangai macam tu, saya talak abang 7. Tuan-tuan, terang nak malam 50 talak. Tuhan bagi 1,000 lah, habis lah. Dia belanja dalam masa 4 hari lah, habis. Tuan-tuan, jangan duk buat main. Bukan saya hina orang perempuan, tapi memang sungguh lah, ringan kan. Pasal dia tak rasa apa, talak habis kan. Bukan dia orang belanja pun, Tuhan adil lah. Tetapi bukan bererti wanita tidak ada ruang untuk keluar daripada daerah perkahwinan. Itu tak, Islam adil. Wanita ada khulu', wanita ada fasakh, isu hakim boleh farakkan. Wanita ada banyak benda yang dia boleh tuntut untuk dia pisah daripada rumah, berpisah daripada suami dia. Yang jadi masalah bukan syariah Islam. Yang jadi masalah ialah apa? Mahkamah syariah. Mahkamah syariah tu melambat-lambatkan sangat. Talak ni Tuhan bagi lepas perempuan talak ni iddah dia 3 kali suci lah. Pi mahkamah sampai 3 tahun tak habis apa cerita. Bengang lah orang perempuan lama-lama sampai tak ada. Kalau kerana 3 tahun daripada umur 20 sampai 23 tak apa juga. Ni makcik umur 43 masa tu, tambah 4 tahun 47, dia pun tak ada semangat lah nak nikah. Sebab tu kita mesti gesaan pada mahkamah ni supaya mudahkan hukum fiqh. Dan itu perlislah mengambil tindakan. Orang perempuan bila dia mengadu kes ke mahkamah, panggil laki dia 2 kali tak mai, kali ketiga kita bagi pisah rumah tangga, selesai masalah. Panggil suami tak datang, kes ditangguhkan, okey betul. Dia duk tak datang situ, 2 kali tak mai, mahkamah dengan ini memutuskan rumah tangga dipisahkan, selesai masalah.